Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video ulasan dan react ke atas sebuah kuliah Profesor Madya Dr. Abdul Manan tentang kepincangan akidah Tauhid 3. Dalam video bahagian pertama saya telah react ke atas dakwaan Prof. Kononnya berlaku kepincangan dalam Tauhid Rububiyah. Dalam video bahagian kedua pula saya telah react ke atas dakwaan Prof bahawa kononnya orang musyrikin yang mentauhidkan Allah sebagai Rabb akan selamat soal jawab dalam kubur. Dalam bahagian ketiga ini pula saya akan react terhadap dakwaan Prof kononnya berlaku kepincangan dalam Tauhid Uluhiyah. Ayuh kita tonton terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Prof. Yang kedua, tentang uluhiyah. Apa yang dimaksudkan dengan uluhiyah? Iaitu keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada yang diibadahkan melainkan Allah. Baik. Betul tak? Betul tak? Keyakinan itu betul. Memang itu semestinya. Keyakinannya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi dalam menghuraikan perkara ni ada kekeliruan. Kat mana kekeliruannya itu? Dalam menghuraikan perkara ni. Kekeliruannya itu iaitu apabila mereka menyamakan antara keyakinan dengan amalan. Mereka samakan. Keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu memang betul. Tetapi mereka mencakupkan sekali dengan praktisnya. Sehingga apabila perintah Allah itu tidak dilaksanakan, dianggap mencacatkan tauhid ini. Contohnya, dalam keyakinan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan melainkan Allah. Keyakinan. Tapi dalam kenyataannya tidak semayang. Tidak puasa. Jadi sekarang dia, padahal dalam keyakinan dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi sekarang dia langgar perintah tidak semayang, tidak puasa. Maka mereka ini menghukumkan bahawa orang ini sebagai rosak akidah dia tu. Kerana tak laksanakan perintah ni. Maka di sinilah puncanya. Kelompok-kelompok bengang zaman awal dulu, kalau kita usul-usul sejarah dia, timbulnya kelompok Khawarij ni. Yang hari ini ni nyerak masuk pemikiran ni dalam kelompok yang saya sebut tadilah. Iaitu mereka telah, oleh kerana tidak melaksanakan perintah Allah ni, mereka anggap batal tauhid. Lalu mereka mengkafirkan orang-orang ni. Itu punca dia. Itu punca dia. Itu punca mereka mengkafirkan orang Islam lain kerana tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu pelaksanaan praktis dalam bab tauhid keyakinan. Jadi tidak berlakunya pelaksanaan itu melibatkan dosa, bukan melibatkan batalnya akidah. Tapi dalam kelompok tafsiran mereka ni, tidak laksanakan ini dianggap batal akidah tu. Maka dikafirkan orang. Ini punca dia. Ini Tauhid 3. Antara tempat rosaknya situlah. Maka dalam sejarah Khawarij mereka telah mengkafirkan orang Islam yang dianggap melanggar perintah Allah. Kerana melanggar perintah tadi itu dianggap berlawan dengan tauhid uluhiyah ni. Bila melawan tauhid tak, dianggap batal lah. Dan agaknya siapa dia ada buat salah. Agaknya siapa dia tak ada salah. Siapa dia? Sehingga hak lekat, cukup lekat tu, hak tu saja. Hak lain dah lepas belaka. Siapa dia agaknya tak ada salah dalam hidup ni. Ini punca dia, punca rosaknya tauhid ini. Mereka telah mengkafirkan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Padahal itu praktis melibatkan dosa pahala, bukan melibatkan batal akidah. Tapi mereka samakan dalam menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Satu. Baiklah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof, dapat kita simpulkan bahawa antara kepincangan tauhid uluhiyah adalah apabila sesuatu perintah Allah tidak dilaksanakan, maka ia merosakkan akidah,
membatalkan tauhid dan menjadikan orang itu kafir. Padahal dakwaan Prof terdapat perbezaan antara perlaksanaan dan keyakinan. Apabila seseorang itu tidak melaksanakan sesuatu perintah, dia menjadi orang yang berdosa, namun tidaklah membatalkan akidah. Prof menekankan lagi bahawa daripada kepincangan inilah lahirnya pemikiran Khawarij yang mengkafirkan umat Islam yang tidak melaksanakan perintah Allah. Betul ke? Baik, sekarang ulasan saya ya. Ulasan pertama, jika kita rujuk kepada Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menghubungkan antara tauhid dan amalan, sehingga seseorang itu tidak cukup mentauhidkan Allah dari aspek rububiyah, tetapi hendaklah juga mentauhidkan Allah dari aspek uluhiyah. Uluhiyah ini ialah ibadah, dan ibadah adalah perlaksanaan atau amalan. Antara ayat Al-Quran yang dimasukkan itu ialah ayat 21 surah Al-Baqarah, ayat 102 surah Al-An'am, ayat 65 surah Maryam, ayat 125 surah As-Saffat, ayat 37 surah Fussilat, ayat 56 surah Az-Zariyat. Ayuh kita baca salah satu daripadanya. Yang ini ayat pertama yang saya sebut tadi. Okey, ayat 21 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptamu dan yang telah mencipta orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Perhatikan bahawa ayat ini Allah tujukan kepada semua, baik yang Muslim ataupun non-Muslim. Yang ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Okey, di sini kita dapat lihat bagaimana daripada ayat ini juga manusia ini mengenal Allah. Maka Allah SWT tidak perlu memperkenalkan dirinya, sebaliknya menyuruh manusia itu untuk beribadat kepada Tuhan mereka. Ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadatlah kepada Tuhan Rabbukum, kepada Tuhan kamu yang khalaqakum, telah mencipta kamu. Bila sebut Rabb, bila sebut khalaqakum, ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana rububiyah ini dikaitkan dengan ibadah, sehingga apabila seseorang itu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sudut rububiyahnya, dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca satu lagi ayat yang sangat masyhur, biasa kita dengar ya. Yang ini ayat 56 surah Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. Dan tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. وَمَا خَلَقْتُ, khalaq ialah mencipta, dan ini adalah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikaitkan liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Jadi satu lagi ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tauhid rububiyah dengan beribadat. Dan beribadat ni kita sebut tauhid uluhiyah, sebab kita hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadat yang Allah syariatkan, bukan kita sendiri-sendiri yang buat ya. Jadi berdasarkan dua ayat ini dan ayat-ayat tadi yang saya sebutkan ya, kita membuktikan adanya Tuhan dengan beribadah kepadanya. Tiada ertinya mengaku adanya Tuhan tetapi enggan menyembah, enggan beribadah kepadanya. Oleh itu, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi enggan beribadah kepadanya, maka tauhidnya masih belum sempurna. Okey, ulasan kedua, apabila berperang dengan kaum musyrikin dan di antara kaum musyrikin itu ada yang ingin menyerah kalah dan memeluk Islam, surrender dan memeluk Islam, tidak cukup untuk mereka sekadar mengucapkan dua kalimah syahadah. Sebaliknya, hendaklah mereka juga beramal, paling kurang melaksanakan solat fardu 5 kali sehari dan mengeluarkan zakat. Jika tidak tahu solat,
hendaklah mereka segera mempelajarinya. Ayuh kita rujuk dalilnya, yang ini ayat ke-5 surah At-Taubah, surah yang ke-9. Kita rujuk rangkap kedua daripada ayat ke-5 ni, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya, kemudian jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta memberikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Maknanya tidak lagi diperangi. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksud, jika dirujuk dalam kitab-kitab tafsir, maksud kaum musyrikin ini bertaubat ialah mereka meninggalkan berhala-berhala mereka dan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Namun 2 kalimah syahadah sahaja tidak cukup. Hendaklah mereka menghubungkannya dengan amal perbuatan seperti melaksanakan solat fardu dan mengeluarkan zakat. Hanya apabila mereka telah mengaitkan, menghubungkan antara keyakinan dan amal ibadah, barulah mereka disebut sebagai saudara kita seagama. Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkara ini dalam ayat yang ke-11 surah At-Taubah. Ya, tadi kita baca ayat ke-5. Allah ulang balik dalam ayat yang ke-11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Oleh itu, jika mereka bertaubat, ya ini tadi apa? Mengucapkan 2 kalimah syahadah dan meninggalkan berhala-berhala ataupun apa-apa sembahan mereka sebelum itu, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, maka fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kamu yang seagama. Mengucapkan 2 kalimah syahadah saja tidak cukup. Meninggalkan berhala-berhala mereka saja tidak cukup, tapi mesti juga melaksanakan solat, mengeluarkan zakat, dan kedua-dua ini adalah amal ibadah. Yang mula-mula itu, yang ini meninggalkan berhala-berhala, mengucapkan 2 kalimah syahadah, itu adalah keyakinan. Namun keyakinan sahaja tidak cukup, hendaklah ia dihubungkan dengan amal ibadah. Lanjutan ayat, kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Ayat ke-11 surah At-Taubah. Justru amatlah pincang orang yang memisahkan antara keyakinan dan amalan, padahal keyakinan dan amalan berjalan bersama sehingga dijadikan syarat untuk menjadi saudara seagama. Ulasan ketiga. Sekarang kita masuk kepada orang yang enggan melaksanakan perintah Allah, enggan beribadah kepada Allah. Dalam semua ibadah, yang paling penting ialah ibadah solat fardu 5 kali sehari. Maka kita jadikan solat fardu sebagai contoh, di mana orang yang enggan melaksanakannya terbahagi kepada beberapa kategori. 3 kategori yang menjadi fokus kita selari dengan topik video ini adalah kategori pertama, orang yang tidak berdisiplin melaksanakan kewajipan solat fardu 5 kali sehari. Dia solat tapi malas, cuai atau leka dengan urusan dunia sampai kadang-kadang terlupa solat. Maknanya kadang melaksanakan solat, kadang tidak. Kadang dalam waktunya, kadang di luar waktunya. Orang seperti ini tidak dihukumi kafir dan keadaan mereka di akhirat kelak terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setepatnya orang seperti ini masih disebut sebagai muslim dan mukmin, hanya dikatakan imannya rendah. Ini kerana di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan manhaj salafus soleh, iman adalah pembenaran di hati dan dibuktikan dengan lisan serta perbuatan. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Justru orang beriman yang cuai dalam solatnya, dia disebut sebagai mukmin yang rendah imannya. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1210, ataupun nombor lain hadis nombor 1420, dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud
dalam semakan mereka masing-masing, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Maksudnya solat 5 kali sehari telah diwajibkan oleh Allah ke atas hambanya. Maka sesiapa yang melaksanakannya tanpa meninggalkannya kerana meremehkan kewajipannya adalah baginya satu perjanjian di sisi Allah bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Baik, kita sambung lagi. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Dan sesiapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada perjanjian baginya di sisi Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Baik, berdasarkan hadis ini, orang yang meremehkan solat tidak dikatakan sebagai kafir. Dia disebut sebagai orang yang lemah imannya. Ini kerana jika dia dikatakan kafir, maka sudah tentu di akhirat kelak dia akan diazab. Kategori kedua pula ialah orang yang tidak pernah solat sepanjang hidupnya. Muslim tapi tak pernah solat, atau dia tidak solat dalam tempoh yang lama. Bezakan bahawa kategori pertama tadi adalah orang yang kadang solat, kadang tak solat. Kadang solat dalam waktu, kadang solat di luar waktu. Kategori kedua ini ialah orang yang berterusan tidak solat ataupun tidak solat dalam tempoh yang lama. Maka dia dihukumi kafir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 116, atau penomboran lain, hadis nombor 6, hadis nombor 82 ya. Nabi SAW sabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarakas salati. Maksudnya sesungguhnya yang membezakan atau yang memisahkan antara seorang lelaki dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Berarti penjelasan saya, apabila seseorang itu solat 5 kali sehari, dia seorang Muslim. Akan tetapi jika dia meninggalkan solat, maka dia telah melakukan syirik dan kufur. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menghubungkan antara ibadah solat dan syirik. Tauhid atau syirik ialah urusan keyakinan sebagaimana dakwa Prof sendiri. Sementara solat atau tidak solat adalah urusan perlaksanaan. Lalu Prof memisahkan antara kedua-duanya. Padahal jika kita tadabbur hadis ini, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang meninggalkan solat dengan kesyirikan. Maknanya ada kaitan. Ia bukanlah sesuatu yang berpisah. It is not separated. Baik, kategori ketiga ialah orang yang tidak solat dan dia mengisytiharkannya kepada orang ramai bahawa dia tidak solat. Bezakan bahawa bagi kategori pertama dan kedua, ia berlaku secara tersembunyi. Mungkin hanya ahli keluarga yang tahu atau sahabat dekat yang mengetahui tentangnya. Keadaannya yang tidak solat tidak sampai ke pengetahuan pemerintah mahupun wakil-wakil pemerintah ataupun orang ramai. Kalau dalam bahasa sekarang ni, ia tidak disebar-sebarkan di media sosial ya. Jadi, adapun kategori ketiga ini, ia diisytiharkan secara umum. Orang tu tak mau solat, diisytiharkan secara umum. Aku tak mau solat, aku tak mau keluarkan zakat, aku tak mau berpuasa misalnya ya. Maka bagi kes ketiga ini, bagi kategori ketiga ini, pemerintah wajib melaksanakan hukuman jenayah supaya ia tidak tersebar sehingga menjadi ikutan orang lain. Antara hukuman tersebut ialah hukum bunuh jika orang itu masih enggan bertaubat. Dalam perkara ini, dalam topik orang yang meninggalkan solat ini, ada perinciannya dalam kitab-kitab fiqh dan perbincangan di antara para ulama pelbagai mazhab.
Dalam mazhab Asy-Syafi'i misalnya, saya nukil keterangan Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri daripada laman webnya tentang ancaman bagi yang melalaikan solat. Ya, ini sebagaimana tangkap layar. Okey, dah yang beliau posted on 25 February 2022 by Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Topik nombor 586, ancaman bagi yang melalaikan solat. Antara yang beliau tulis agak panjang dengan dalil-dalil semuanya. Link saya berikan dalam kotak description, sila rujuk di sana. Antara lain beliau menukil daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, dan ini adalah kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Ayuh sama-sama kita baca sebagaimana tangkap layar, ya. Hukum meninggalkan solat daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Kami nukilkan pendapat ashab al-fadilah, guru-guru kami ini, di mana mereka telah menjelaskan secara panjang lebar berkenaan isu orang yang meninggalkan solat, sama ada kerana malas, cuai, ingkar dan sengaja meringankannya. Dalam isu ini, sesiapa yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajibnya atau sengaja mempersenda-sendakannya akan menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Pihak pemerintah wajib menyuruhnya bertaubat dan tidak membiarkannya demikian sehingga dia bertaubat dan kembali mendirikan solat. Jika terus mengingkarinya, dia akan dihukum bunuh sebagai seorang murtad dan mayatnya tidak harus dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan. Malah tidak harus dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam kerana dia bukan lagi di kalangan mereka. Perenggan seterusnya, sementara orang yang meninggalkan solat kerana malas tapi masih meyakini hukum wajibnya, pihak pemerintah hendaklah memaksanya mengqadakan solat dan bertaubat daripada kesalahan meninggalkannya. Jika masih ingkar mengqadanya, dia wajib dihukum bunuh mengikut hukuman yang disyariatkan atas orang Islam yang melakukan maksiat. Jadi samakan dengan orang maksiat, ya. Ini kerana hukuman atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi. Tetapi selepas dibunuh, dia masih dianggap seorang Islam. Justru jenazahnya, perkebumiannya dan pembahagian hartanya hendaklah diuruskan mengikut ataupun menurut tata cara Islam. Okey, terkejut tak mendengarnya? Selama ini yang lazim dituduh sebagai mengkafirkan, membunuh dan memerangi umat Islam ialah mereka yang dilabel sebagai Wahabi. Padahal yang dinukilkan tadi itu adalah pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Kalau ada bunyi bising-bising tu ada bunyi orang main mercun, ya. Okey, kita sambung. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sedikit catatan sisi. Akhir-akhir ini kita mendengar dan membaca sebahagian agamawan yang lantang menuduh Wahabi sebagai aliran yang suka mengkafirkan, membunuh dan memerangi umat Islam. Kemudian ia dikaitkan pula dengan sikap ekstrim, melampau, wulu, terorisme dan keganasan. Tuduhan seperti ini mereka sebarkan kerana mereka tahu kebanyakan umat Islam lazimnya tidak membaca kitab-kitab klasik ilmu-ilmu Islam, sehingga umat akan mudah mempercayai apa yang mereka tuduh itu. Padahal dalam kitab-kitab tersebut ada saja pandangan mengkafirkan, membunuh dan memerangi ke atas umat Islam. Contohnya yang kita baca tadi, ia bukanlah tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, tetapi pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i. Moga-moga Allah memelihara kita daripada tertipu dengan agamawan seperti ini. Satu contoh lain yang saya juga ingat, mereka ni, agamawan yang sama juga, lazim menuduh bahawa kononnya orang Wahabi, Salafi ni suka membida'ahkan sesama umat Islam. Padahal dalam kitab-kitab fiqh sendiri banyak perbahasan para ulama dan mereka sendiri, yakni para ulama juga menerangkan tentang ibadah-ibadah yang bid'ah, ya. Jadi ia adalah sesuatu yang normal dalam perbincangan ilmu-ilmu Islam. Namun disebabkan kita tidak membaca kitab-kitab itu,
maka kita akan menganggap yang segelintir ini saja yang suka membidaahkan. Okay? Padahal ini adalah sesuatu yang normal dalam perbincangan ilmu-ilmu Islam. Baik, kembali kepada perbincangan asal kita, yang ini apakah dalil boleh memerangi orang yang tidak melaksanakan salah satu perintah Islam dan ia telah disebarkan atau sampai ke pengetahuan pemerintah, padahal yang diperangi itu mereka ni mengucapkan 2 kalimah syahadah, mereka tak buat satu je, ataupun melakukan satu kesalahan saja, tapi sampai diperangi, sampai dihukum bunuh kan. Dalilnya ialah kes yang masyhur juga sebenarnya. Kita biasa baca, biasa dengar tentangnya, tapi kita mungkin tak terlintas, tidak tahu adanya hukum yang dapat diambil daripadanya, ya. Ia adalah kes sebahagian umat Islam yang enggan mengeluarkan zakat setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pada masa itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi mereka meskipun mereka itu mengucapkan 2 kalimah syahadah dan melaksanakan solat fardu 5 kali sehari. Ayuh kita rujuk hadisnya, ya. Ia dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 6413, atau penomboran lain, hadis nombor 6924, 6925. Ia sebuah hadis yang panjang. Saya baca terjemahannya sahaja, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa tatkala Nabi SAW wafat dan Abu Bakar mengganti menjadi khalifah, sekumpulan orang Arab kembali kepada kekafiran. Itu yang saya gariskan biru tu kan. Wa kafara man kafara minal arabi. Okey, kembali kepada kekafiran. Apa yang mereka buat sampai jadi kafir itu? Ayuh kita sama-sama baca, ya. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu hendak membunuh mereka, kamu hendak memerangi mereka, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk membunuh manusia sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yang saya gariskan merah tu kan, hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu. Maka sesiapa yang mengucapkan 2 kalimah syahadah ini, selamatlah hartanya dan nyawanya daripadaku. Kecuali, sambung tangkap layar seterusnya, kecuali apabila dia melakukan kesalahan di sisi syariat Islam, maka perhitungannya terserah kepada Allah. Okey, kita berhenti sekejap daripada hadis ini. Penjelasan saya, Umar berkata sedemikian kepada Abu Bakar setelah mendapat tahu perancangan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Umar menyebut bahawa mereka itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sepatutnya mereka itu selamat harta dan nyawanya, berarti tidaklah diperangi. Baik, dan sedikit lagi tambahan, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, maksud mengucapkan la ilaha illallah ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah sebagaimana yang terdapat dalam lafaz-lafaz yang lain. Maka Abu Bakar menjawab sebagaimana sambungan hadis. Sekarang kita kembali kepada teks hadis. Demi Allah, aku pasti akan memerangi sesiapa yang memisahkan antara solat dan zakat. Ini kerana sesungguhnya zakat adalah hak harta yang wajib dikeluarkan. Dan demi Allah, seandainya mereka enggan mengeluarkan kepadaku walau seekor anak kambing betina, sebagaimana yang mereka pernah keluarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti aku akan memerangi mereka atas keengganan tersebut. Okey, berhenti sekejap penjelasan saya. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, mereka bukan sahaja sekumpulan orang-orang yang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggan mengeluarkan zakat ni, mereka bukan saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetapi juga melaksanakan solat. Ini kita dapat tahu apabila Abu Bakar berkata tak boleh terima orang yang memisahkan, membezakan antara solat dan zakat. Berarti apa? Mereka ni masih melaksanakan solat,
berarti mereka ni masih melaksanakan solat fardu 5 kali sehari. Tapi yang zakat tu mereka enggan keluarkan, ya. Jadi mereka enggan mengeluarkan zakat. Dalam kes ini zakat ternakan. Padahal sebelum itu mereka mengeluarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu tangkap layar seterusnya. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tidak melihat kecuali bahawasanya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Lalu aku mendapat tahu bahawa ia adalah tindakan yang benar. Sekian hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Berarti awalnya Umar seperti tidak setuju, tapi setelah Abu Bakar menerangkannya dan meneruskan dengan tindakannya itu, lalu Umar pun melihat kesan positif daripadanya. Lalu dia pun kata, betul lah apa yang diputuskan oleh Abu Bakar, ya. Baik, perhatikan di awal hadis, sebagaimana saya sebut tadi, ya, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sekumpulan orang Arab kembali kepada kekafiran, padahal mereka itu mengucapkan 2 kalimah syahadah dan melaksanakan solat fardu. So macam mana ni? Abu Hurairah ni khawarij ke? Abu Hurairah ni ekstrim ke? Melampau ke? Kemudian perhatikan pula tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disepakati oleh para sahabat yang lain sehingga ia menjadi satu ijma'. Sekarang sekali lagi, Abu Bakar dan para sahabat ni khawarij ke? Abu Bakar dan para sahabat ni ghulu ke? Melampau ke? Ekstrim ke? Apa lagi yang orang tuduh? Kan, terorisme lah, macam-macam semua tu kan. Memerangi sesama umat Islam, memerangi umat Islam yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang buat ni Abu Bakar ni, sahabat yang utama dan disepakati oleh para sahabat yang lain. Dan mereka inilah yang membentuk tentera yang memerangi kumpulan umat Islam itu yang enggan mengeluarkan zakat. Hadis ini menjadi dalil bahawa boleh memerangi atau membunuh orang yang enggan melaksanakan sesuatu perintah atau larangan Islam, dan mereka pula mengisytiharkannya secara terbuka. Meskipun mereka itu melafazkan 2 kalimah syahadah dan melaksanakan perintah atau larangan Islam yang lain. Satu tu je dia tak buat, okay? Bahkan ia bukan sekadar boleh, tetapi perlu dilakukan supaya keengganan tersebut tidak pula mempengaruhi umat Islam yang lain sehingga ia merebak luas. Sebab tu ini poin penting dia, ya. Apabila adanya satu individu ataupun satu kumpulan orang enggan melakukan sesuatu, dalam kes ini enggan mengeluarkan zakat, kalau dibiarkan saja dan mereka ni pula mengisytiharkannya, mewar-warkannya, menyebarkannya, ia akan memberi impak kepada orang di sekeliling sampai mereka pun, yelah, aku pun tak nak bayar zakat lah, aku pun tak nak keluarkan zakat lah. Lalu ia pun akan merebak. Maka tindakan hendaklah diambil serta-merta, ya. Memang kita ajak mereka bertaubat, ajak mereka memberi hujah, meluruskan salah faham apa semua. Namun jika mereka enggan, maka hendaklah diambil tindakan. Berbeza jika ia dilakukan secara sembunyi. Orang tu dia senyap-senyap je, dia tak nak bayar zakat tapi dia senyap-senyap je lah. Dia tak adalah mengisytiharkannya. Kalau dalam masa kini tidaklah dia mengisytiharkannya di media sosial, dia senyap-senyap saja. Yang tu beza. Berbeza dengan kes yang lain, orang itu mengisytiharkannya. He declare, I am not going to pay zakat. Zakat is not from Islam. Okay, sebagai contoh, ya. Baik, sekali lagi, yang memerangi umat Islam dalam hadis kita baca tadi bukanlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para penyokongnya, tetapi Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, ulasan keempat, Prof mendakwa Salafiyah memiliki pemikiran khawarij yang menghukum kafir orang yang tidak melaksanakan sesuatu ibadah. Ini adalah dakwaan atau tuduhan yang biasa kita dengar. Padahal khawarij adalah aliran yang terus-menerus menghukum kafir sesiapa yang tidak melaksanakan sesuatu perintah atau larangan agama. Adapun kami Salafiyah, kami tidak terus menghukum kafir sesiapa yang tidak melaksanakan sesuatu perintah atau larangan Islam. Sebaliknya, kami berkata iman mereka rendah. Seterusnya, mereka ini pun dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada kategori jahil, ada kategori tidak mampu melaksanakannya, ada kategori terpaksa melakukannya ataupun darurat,
ada kategori salah faham ataupun takwilan yang salah ataupun keliru, ada kategori cuai atau malas, ada kategori berterusan tidak melakukannya ataupun mungkin sekali buat sekali tak buat kan, dan ada kategori mengisytiharkannya kepada orang ramai. Lebih penting, penentuan kategori manakah dan apakah tindakan selanjutnya berada di atas bahu pemerintah dan wakil-wakilnya. Ia bukanlah tindakan individu. Dan sebelum dijatuhkan hukum kafir, di sana ada apa yang disebut sebagai iqamatul hujjah, yang ini ditegakkan hujah ke atasnya, dibersihkan apa-apa salah fahamnya dan diberikan tempoh masa untuk bertaubat. Jika semua ini telah dilakukan dan dia masih enggan, barulah dijatuhkan hukuman atau diperanginya. Jika menjatuhkan hukuman ke atas Muslim yang enggan melaksanakan mana-mana perintah larangan Islam dan keengganan itu pula diisytiharkan umum atau sampai ke pengetahuan perintah, jika semua ini dikatakan pemikiran Khawarij, maka adakah Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah dan semua sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat dalam memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat disebut ataupun dihukum sebagai Khawarij? Jika menjatuhkan hukuman ke atas Muslim yang enggan melaksanakan mana-mana perintah atau larangan Islam dan keengganan itu pula mereka isytiharkan umum atau sampai ke pengetahuan pemerintah, jika ini dikatakan sebagai pemikiran Khawarij, maka adakah para ulama 4 mazhab yang menyatakan hukuman sedemikian adalah juga beraliran Khawarij? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah terhadap sebahagian agamawan yang memusuhi dakwah salafiyah yang mereka sebut sebagai Wahabiyah. Mereka melontarkan tuduhan Khawarij tanpa menyedari tuduhan itu terkena ke atas para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama rahimahullah. Tadi yang kita baca daripada laman web Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, itulah pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Belum lagi kita mengkaji pandangan para ulama dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau saya tak sebut itu adalah pandangan mazhab Syafi'i, kalau saya tak sebut itu adalah dari laman web Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya sebutkan begitu saja, mesti para penonton akan berkata, tengok Captain Hafiz ni ekstrim, Khawarij, ghulu, terorisme, keganasan dan sebagainya kan. Sebab apa ni bunuh umat Islam, apa ni memerangi umat Islam kan. Jadi kita telah tertipu oleh sebahagian agamawan. Sungguh menghairankan bagaimana agamawan ini mengkhianati peranan mereka untuk menerangkan yang hak kepada kita. Sebaliknya mereka spin menerangkan yang sebaliknya. Sebab mereka tahu orang kita banyak tak buka kitab, tak tahu dalam kitab para ulama ada disebut tentang membunuh, memerangi apa semua. Bahkan daripada hadis Sahih Al-Bukhari itu sendiri, kita lihat juga bagaimana Abu Bakar memerangi kumpulan orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah, yang melaksanakan solat tapi tak bayar zakat. Okey, diperanginya mereka itu. Okey, baiklah, demikian beberapa ulasan saya. Saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Pertama, Islam adalah agama yang menghubungkan keyakinan dan perbuatan. Selain ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang saya sebut dalam video ini, terdapat sekian banyak ayat Al-Quran yang menyebut iman dan amal soleh secara bergandengan. Perasan tak kita baca? Iman, amal soleh bergandengan. Iman adalah keyakinan, sementara amal soleh adalah perbuatan. Dan ia dihubungkan antara satu sama lain berpuluh kali, mungkin ratusan kali kot dalam Al-Quran. Kedua, dalam sejarah Islam terdapat satu aliran yang dikenali sebagai Murji'ah. Aliran ini memisahkan antara keyakinan dan perbuatan, antara keimanan dan amal soleh, sehingga keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi dengan perbuatannya. Seseorang itu boleh saja mengabaikan sesuatu perintah agama atau melakukan sesuatu larangan agama. Apabila ditegur, akan dikatakan bahawa yang penting adalah iman dalam hati. Sebagai contoh, kalau kita tegur ada orang yang enggan solat, kenapa kau tak solat? Kau kena solat ni. Ya bro, yang penting iman dalam hati. Pernah dengar tak?
Lalu katakan contoh lain, kita nampak orang yang bermain judi, berjudi. Kita pun tegur dia, benda ni salah, dilarang. Apa dia jawab? Yang penting iman dalam hati. Okay? Ini adalah pemikiran Murji'ah. Yang zaman sekarang pun ada, ya, pemikiran Murji'ah. Dibimbangi, saya ulangi, dibimbangi, Prof dalam rangka mengkritik aliran Salafiyah tanpa sedar telah memurjiahkan dirinya sendiri apabila beliau berkata berpisah antara keyakinan dan amalan. Kesimpulan ketiga, Khawarij adalah aliran yang menghukum kafir semua perbuatan yang menyalahi syariat Islam. Adapun Salafiyah, kami membahagikan orang yang menyalahi syariat Islam itu kepada beberapa kategori. Bahkan Salafiyah sangatlah berhati-hati dalam menghukum kafir ke atas sesama Muslim. Jika ada sesuatu perbuatan yang kami hukumi kafir atau syirik, maka ia merujuk kepada perbuatan itu dan bukannya pembuatnya. Pembuatnya tak semestinya menjadi kafir, pembuatnya tak semestinya menjadi musyrik, kerana boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia keliru, boleh jadi dia melakukannya kerana terpaksa, boleh jadi kerana dia dikuasai oleh nafsunya dan alasan-alasan ataupun keuzuran-keuzuran yang lain. Kesimpulan keempat, dalam rangka menuduh Salafiyah berfahaman Khawarij, berakidah Khawarij, berpemikiran Khawarij, mereka sebenarnya telah menuduh para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama berfikiran Khawarij, berfahaman Khawarij. Oleh itu berwaspadalah terhadap sebahagian agamawan yang mudah menuduh Khawarij ke atas aliran Salafiyah. Baiklah, itu kesimpulannya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam bahagian seterusnya di mana saya akan sambung mengulas dan react ke atas tuduhan Prof bahawa kononnya berlaku kepincangan dalam tauhid uluhiyah. Sama-sama kita analisa dan nilai siapakah yang sebenarnya memiliki ilmu dan kefahaman yang pincang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.